saya antara orang yang menyatakan tidak ada masalah selagi mana mereka tidak keluar memerangi dengan senjata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW apabila hadis dengan sahih, Nabi SAW apabila ada sahabat mengadu kat dia, inna jari yu'zini, sesungguhnya jiran aku menyakitkan aku, tak tahu nak buat macam mana, duk bagi aku sakit. Nabi SAW kata, akhrij mata'aka ala tariq, bawa keluar barangan kau tak di jalan. Dia pun ambil barang dia, bawa keluar tak di jalan. Maka menyebabkan setiap kali orang lalu, orang akan kata, ma sya'nuk, apa cerita kau ni yang tak barang di jalan ni? Dia kata, inna jari yu'zini, sesungguhnya jiran aku menyakitkan aku. Bila dia kata macam tu, setiap orang yang kata Allahumma la'inhu, kata, orang akan lebih kuranglah rawi riwayat macam tu, Allah makhzih, ya Allah jauhkan dia daripada rahmat, ya Allah rugikanlah dia, rugikan jiran tu. Dah selalu sangat ramai orang duk doa kat dia, lalu sebab buat tahanan kat jiran, jiran dia hak menyakitkan dia ni kata, irji' ila baitik la udhika abada, balik ke rumah kau, aku tak kacau kau dah lepas ni. Saya nak cerita hadis ni Nabi ajak. Kadang-kadang ada orang kita tak boleh selesai nasihat tak makan, kita keluar ke jalan, ajak orang lain pergi sama supaya bantah dia. Walaupun saya tak tengok mana-mana pihak beristidlal dengan hadis tu, tapi saya menganggap hadis itu bukti bahawasanya kita boleh mengajak pihak lain untuk membantah kemungkaran. Nak bantah jiran kita yang tak makan zaman, Nabi izinkan kita buat keluar barang ke jalan, supaya bila orang tanya, maka kita boleh habaklah kat jiran, kat orang yang tanya tu, pasal apa kau keluar sampai ke jalan ni? Sebab aku keluar duduk di jalan dengan barang-barang aku ni, sebab jiran aku buat nanya aku. Maka orang pun turut bantah jiran tu, sehingga jiran tak tahan pressure, dia pun suruh orang masuk balik ke dalam. Itu bantah jiran. Kalau nak bantah rejim, tak boleh tak barang kat jalan, kita kena keluar pergi jalan. Tak boleh keluar 10 orang, kena keluar ramai-ramai ke jalan. Maka pandangan setengah kelompok agama, termasuk yang menyenaraikan diri mereka sebagai aliran salafi, yang mengharamkan demokrasi, ialah pandangan yang sempit. Tidak melihat kepada bagaimana situasi yang berlaku. Saya kadang-kadang bila baca setengah ulama kebelakangan ini, apabila berlaku isu di Mesir, menyatakan haram demokrasi, haram demonstrasi, saya nak bertanya, adakah mengekalkan autokrasi kuku besi itu halal? Adakah sistem kuku besi itu halal? Kalaupun demokrasi itu mungkin ada aspek yang kita tak setuju, tetapi ia mudarat yang lebih ringan nak dibandingkan sistem kuku besi yang dipakai. Dunia Islam sangat menderita dengan rejim-rejim ini. Malangnya ulama pro rejim masa inilah pertahankan rejim-rejim ni. Mufti Mesir Ali Jumu'ah menasihati rakyat supaya balik ke rumah, jangan turun ke jalan, kerana itu menimbulkan fitnah dan mengalu-alukan langkah Mubarak, la barakata fi, mengalu-alukan langkah Husni Mubarak, bahawasanya itu langkah yang baik kerana Husni nak baiki diri dia.
Bagaimana dia boleh mengalukan langkah Hosni Mubarak? Hosni Mubarak janji untuk baiki keadaan di Mesir dalam masa 7 bulan sebelum September. 30 tahun dia gagal untuk baiki keadaan ketika kuasa ada di tangan dia. Adakah dia boleh baiki dalam masa 7 bulan? 30 tahun dia menghirup darah rakyat. Adakah dia boleh menyelesaikannya dalam masa 7 bulan? Jika dia menyelesaikannya mampu pun, dia mesti dihukum. Kerana mana dia khianat 30 tahun. Benda boleh buat 7 bulan, dia tak boleh buat dalam 30 tahun. Lalu nak baca kepada rakyat tentang masalah bagaimana pemerintah kena taat pada pemerintah. Saya tidak ada masalah dengan masalah taat pada pemerintah, mana itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada nas Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Betul, kita membaca. Tetapi tidak adil kepada ulama hanya membaca ayat itu saja tanpa membaca ayat yang sebelum daripada itu, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, ayat itu 59 menyatakan bahawasanya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha na'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada ahlinya, yakni kuasa terutama pemerintahan dilantik yang layak. Itu pemerintahan umum Allah. Sebelum kerajaan dibentuk, pakat-pakat bagi kepada yang layak. Orang Islam tak ada peluang nak bagi pada yang layak. Ini semua aturan kuasa-kuasa rejim-rejim ini yang menipu dan mengatur kuasa mereka. Kemudian setelah dilantik yang layak, Allah menyatakan wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Allah suruh adil dalam hukuman. Khitab ini, ungkapan ini Allah ucap kepada siapa? Kepada ulul amri, kepada pemerintah, supaya adil dalam hukum. Innallaha na'imma ya'idukum bi. Allah memberi kurnianya dengan menasihatkan kamu dalam hal itu. Setelah Allah bagi tahu pemerintah buat yang adil, barulah Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika mengulas ayat ini, dia menyebut perkataan Ali, bahawasanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pertamanya bercakap kepada ulil amri supaya adil, barulah Allah bercakap pada rakyat supaya taat. Maka apabila para ulama muncul memberitahukan rakyat bahawasanya kena taat, tetapi sepanjang zaman, sepanjang masa, terutama ulama-ulama pro rejim ini, sepanjang masa rejim ini menghirup harta rakyat. Yalah, memang dia jadi mufti Mesir, dia dilantik oleh Hosni Mubarak, tapi takkan tak ada pertimbangan agama. Allah meminta supaya mereka melakukan dengan adil. Kenapa mereka tak bagi tahu? Supaya adil. Ali bin Abi Talib menyebut, fa innahu ahlaka alladhi man kana qablakum innahum mana'ul haqq hatta ushturi wa basatul jawr hatta uftudi. Sesungguhnya rosak orang-orang sebelum kamu, binasa mereka, kerana mereka itu telah menghalang kebenaran sehingga ia dibeli, dan membentangkan kezaliman sehingga ia ditebus. Rejim dalam dunia Arab
Sekarang kita harap supaya semua rakyat Arab bangkit. Jika tak berubah, tak ada. Mungkin tak ada peluang kedua. Walaupun orang nak bagi pendapat macam-macam, saya tahu. Tapi saya mempertahankan perlu mereka bangkit kali ini. Jangan buat demonstrasi yang menumpahkan darah, tapi keluar ke jalan menyatakan bantahan. Kita sokong orang Mesir. Sempena kita baca surah Yusuf tentang Mesir ini, kita nak bagi, kita sokong mereka. Kita sokong hasrat mereka untuk berubah. Dunia Islam kalaupun tidak boleh jadi Islamic State seperti yang diandai dan dibayangkan oleh setengah pihak, sekurang-kurangnya jadilah negeri yang demokratik. Kadang-kadang hak, saya sebut hak binatang di barat lebih baik daripada hak rakyat di negara Arab. Binatang ada banyak akta di barat ni, tak boleh seksa, tak boleh apa, jadi kes kalau. Tapi rakyat Arab ni ditangkap, dibunuh apa, tak jadi kes. Barat walaupun dia menjorai demokrasi, tapi dia biar rejim-rejim ni kerana dia ada kepentingan. Kita mesti bantah rejim-rejim ni dalam semua dunia Islam. Nabi SAW menyebut, innahu sayakunu ba'di umara yakdhibun wa yadhlimun, faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridin 'alal hawd, wa man lam yusaddiqhum bikadhibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim fahuwa minni wa ana minhum wa huwa waridun 'alal hawd. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar sanad yang sahih dan selainnya dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya selepas aku akan ada umara, pemimpin-pemimpin yang zalim dan bohong. Sesiapa yang membenarkan kezaliman mereka dan menolong, siapa yang membenarkan pembohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, dia bukan di kalangan aku dan aku bukan di kalangannya, dan dia tidak akan dapat meminum haud telaga Kautsar.